Akhirnya, di Malaysia telah melancarkan penggunaan drone dalam penguatkuasaan peraturan ini. Baik, selamat kembali ke Drone Tumbulut Channel. Untuk perkongsian pada hari ini, Drone Tumbulut akan berkongsi tentang apakah jenis-jenis drone yang telah digunakan ini. Tetapi sebelum kita pergi kepada apakah jenis-jenis drone yang telah digunakan, Drone Tumbulut ingin berkongsi tentang 3 poin untuk kita mengenal pasti secara detail apakah tujuan pemilihan drone ini dan siapakah pihak yang terlibat di dalam pengendalian drone ini, apakah antara model drone yang telah digunakan. So, yang pertama, kenapakah pihak Frontliners melalui bekalan drone yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia memilih jenis-jenis drone ini karena trusted brand. Dan yang kedua adalah efisien, fleksibel, cepat dan tepat, dan yang seterusnya selamat digunakan, iaitu mematuhi standard operation procedure daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada World Health Organization ataupun WHO, iaitu di dalam pelaksanaan pemantauan virus global ini perlu mengamalkan social distancing ataupun penjarakan sosial. Kebanyakan jenis-jenis drone tersebut daripada brand DJI. Seperti mana drone yang Drone Tumbulut gunakan, ini adalah jenis drone daripada DJI brand dan ini adalah Mavic Pro first version. Pihak yang terlibat di dalam mengendalikan drone ini adalah pasukan keselamatan beruniform Malaysia yang telah dilantik di dalam memantau dan menguatkuasakan PKP, iaitu pihak PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Dan kalau kita melihat video-video sebelum ini, kita akan melihat bagaimana pasukan beruniform ini telah melancarkan penggunaan drone untuk memantau kawasan-kawasan terutama untuk kawasan red zone seperti mana di Sabah, seperti Kota Kinabalu, Lahadatu dan Tawau telah terkesan dengan penularan virus global ini. So, inilah tempat-tempat yang sesuai untuk digunakan menerbangkan drone memantau keadaan suasana masyarakat setempat di dalam pematuhan PKP ataupun MCO. Ciri-ciri utama di dalam pemilihan drone ini, Drone Tumbulut telah kategorikan kepada 4 bahagian. Dan inilah aspek utama kenapakah drone ini dipilih oleh pihak Frontliners dalam penguatkuasaan PKP ataupun MCO di dalam mengekang penularan virus global ini. Yang pertama adalah apakah jenis kamera drone tersebut. Yang kedua adalah jarak terbang drone tersebut. Yang ketiga adalah tempoh terbang drone tersebut. Dan yang keempat, apakah jenis transmission teknologi untuk memindahkan kamera dan data itu dipindahkan ke transmitter dan disalurkan ke dalam SD card. Dan ini adalah 4 ciri-ciri utama yang perlu diambil kira di dalam pemilihan drone. So, apakah antara model drone yang telah digunakan? Ini adalah fakta yang menarik. Melalui analisis yang telah dilakukan oleh Drone Tumbulut, terdapat 4 jenis drone yang dikenal pasti oleh Drone Tumbulut yang telah digunakan oleh pihak Frontliners di dalam penguatkuasaan PKP. Yaitu yang pertama adalah drone DJI Matrix 2200 version 2, seperti mana ada lihat gambar ini. Dan ciri-ciri utama dia adalah kamera menggunakan thermal sensor dengan 4K visual camera. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Drone Tumbulut melalui video sebelum ini. Sila cek di sini link video tersebut, yaitu dunia menggunakan drone dalam penguatkuasaan pemantauan penularan virus global ini. Dan salah satu ciri-ciri drone tersebut kenapa digunakan adalah untuk memantau tahap suhu badan setiap individu yang telah di-scan melalui pengimbas suhu daripada kamera. So, mana-mana individu yang memiliki tahap suhu badan yang tinggi lebih daripada 36 derajat Celcius boleh dikategorikan dijangkiti oleh virus global ini dan tindakan seterusnya boleh diambil. Begitu juga dengan
jenis drone yang telah digunakan oleh frontliners di Malaysia, iaitu DJI Matrix 200, di mana menggunakan kamera dengan berserta dengan pengibas suhu di dalam drone ini. Yang kedua, jarak terbang drone untuk DJI Matrix 200 version 2 adalah dalam jarak 8 km belum balik. Untuk Mavic Pro drone temulut hanya 7 km belum balik. So ini 8 km, agak jauh lah dia boleh pergi. Dan yang seterusnya adalah tempo terbang selama 38 minit. 38 menit lama. Untuk Mavic Pro drone temulut hanya 27 menit, ini 38 menit. Dan transmission teknologi yang digunakan adalah iQOSync teknologi version 2. Untuk DJI Mavic Pro, teknologi yang digunakan untuk memindahkan data daripada kamera drone ke transmitter adalah iQOSync version 1. So untuk pengetahuan saudara-saudari, apakah iQOSync adalah channel yang digunakan untuk menyalurkan ataupun memuat turun data daripada kamera ke transmitter. Dunia drone menggunakan dua jenis transmission, iaitu Wi-Fi dengan iQOSync. Nanti itu kita akan bincang di kelas drone akan datang. So seterusnya, drone jenis kedua yang digunakan oleh pihak berkuasa adalah DJI Mavic 2 Pro. Kalau kita melihat keluaran model drone yang dikeluarkan oleh DJI sebenarnya bersiri, dan yang paling latest adalah DJI Mavic Mini. Lihat ini adalah DJI Mavic Mini. Dan untuk jenis drone kedua yang telah digunakan oleh frontliners dalam menguatkuasakan PKP, yaitu DJI Mavic 2 Pro. Ciri-ciri utama dia adalah kamera dengan kapasiti 20 megapiksel 4K kamera dan menggunakan visual Hasselblad kamera. So ini yang sangat menarik di dalam dunia drone. Hasselblad sebenarnya kamera Hasselblad sudah lama digunakan dalam teknologi kamera. Tetapi dalam drone, DJI telah mengaplikasikan teknologi ini, dan fakta menarik mengenai penggunaan terkini visual Hasselblad kamera adalah teknologi Hasselblad kamera ini adalah teknologi yang telah digunakan pakai dengan meluas, termasuklah di dalam penerimaan alam angkasa, yaitu daripada pihak NASA. Dan untuk pengetahuan saudara-saudari semua, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, first moon landing sebenarnya telah direkam oleh teknologi Hasselblad kamera, dan inilah teknologi yang telah digunakan pakai di dalam DJI Mavic 2 Pro. So sangat menarik untuk mengetahui info sejarah ini. Dan untuk kualiti dia memang superb, sangat-sangat superb. 4 kali ganda, 5 kali ganda, mungkin 6 kali ganda berbanding Mavic Pro yang dimiliki oleh drone temulut. Oke, so seterusnya adalah jarak terbang seperti mana DJI Matrix 200, yaitu 8 km, belum balik 8 km. Mavic Pro drone temulut hanya 7 km, dan tempo terbang selama 31 menit, kurang 7 menit berbanding DJI Matrix 200. Dan transmission teknologi yang digunakan adalah iQOSync version 2. So jenis kategori ketiga yang digunakan oleh pihak berkuasa di Malaysia, frontliners, untuk menguatkuasakan PKP adalah DJI Mavic 2 Zoom. Di mana ciri-ciri utamanya adalah kamera 12 megapiksel. So kamera Mavic Pro drone temulut 12 megapiksel, tetapi tidak memiliki teknologi optical zoom seperti mana yang dimiliki oleh DJI Mavic 2 Zoom, di mana 2 times optical zoom dan juga digital zoom. So sangat memudahkan untuk merekam mana-mana gambar dalam jarak tertentu, didekatkan lagi untuk mengambil detail setiap image yang ada di depan kamera. Dan jarak terbang untuk DJI Mavic 2 Zoom adalah 8 km, sama seperti DJI Mavic 2 Pro, dan juga tempo terbang 31 menit dan menggunakan transmission iQOSync teknologi version 2.
So itu adalah fakta-fakta menarik drone yang telah digunakan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui frontliners PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia dalam menguatkuasakan PKP dan MCO yang telah di-extend sepatutnya berakhir pada 31 hari bulan tetapi dilanjutkan kepada 14 hari bulan 4 menggunakan drone teknologi bagi mengekang penularan virus global yang ada sekarang ini. So jangan lupa teknologi drone dan kehidupan manusia saling bersangkut paut. Teknologi yang sekarang ini sedang semakin dikenali ramai dan di Sabah saya melihat semakin banyak pilot drone yang meminati hobi ini secara serius dan kita berharap lebih banyak pengaplikasian hobi ini dengan cara yang betul, iaitu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Malaysian Authority Aviation Department dan juga daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sistem DJI. Sekiranya adalah drone pilot sila patuhi. Tetapi untuk keseluruhannya teknologi drone sangat meluas digunakan dalam rekreasi seperti mana yang saya katakan sebelum ini. Hobi turun mulut banyak menggunakan drone. Drone juga digunakan dalam keselamatan dan juga digunakan dalam bidang lain. Contohnya untuk seperti DJI Matrix 200 version itu sebenarnya boleh digunakan dalam memantau teknologi solar ataupun dalam energy plant yang menggunakan solar, karena thermal camera yang ada itu boleh melihat mana-mana solar plate yang mengalami masalah. Dan of course drone teknologi juga telah sekarang secara meluas digunakan di dalam bidang kesihatan, terutama dalam penularan virus global ini, dan sangat membantu untuk mengurangkan lagi tahap kenaikan kes individu yang dijangkiti oleh virus ini. So itu adalah pengkongsian daripada Drone Mulut. Semoga anda mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Kalau anda adalah viewer yang baru, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Kalau sekiranya anda suka tentang informasi yang saya kongsikan ini, jangan lupa untuk like, komen di bawah untuk memberikan pendapat anda. Sehingga kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jaga diri, dan yang paling penting adalah harapkan perlindungan daripada pencipta alam semesta, yaitu Tuhan yang kita percayai. Apapun agama yang anda miliki, percayalah bahawa the best is yet to come. Hope is on the way. So kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Bye bye.